penyakit banjir. Tapi sebelum tu kita nak kenalkan dahulu tetamu kita sebelum kita ke report khas. Kita nak kenalkan tetamu kita pada hari ini nak menceritakan apa yang the do's and the don'ts waktu ketika ni, iaitu Datuk Seri Dr. Chan Sri Lik, Menteri Kesihatan kita. Selamat datang kerana sudi bersama dengan kami. Tapi sebelum kita nak berbincang Datuk Sri, kita nak dengarkan dulu berita yang kawan saya ni sediakan. Jadi saksikan. Banjir gelombang kedua yang berlaku dalam tempoh singkat dalam masa 3 minggu adalah yang paling serius dengan membabitkan lebih 100,000 mangsa ditempatkan di pusat pemindahan. Banjir yang berpanjangan boleh mempercepatkan penularan pelbagai jenis penyakit terutama daripada jangkitan air. Leptospirosis daripada kencing tikus misalnya boleh menjangkiti manusia jika luka terkena air tercemar. Dalam menangani ancaman penyakit ini, mangsa banjir disarankan agar mendapatkan suntikan antibodi sebagai langkah pencegahan. Selain itu, penyakit yang merebak menerusi air minuman tercemar seperti demam Kepialu, taun dan hepatitis A adalah risiko paling besar dihadapi mangsa banjir. Jangkitan juga boleh berlaku melalui sentuhan akibat terdedah kepada air tercemar seperti jangkitan mata, telinga, hidung dan alahan kulit. Walaupun penyakit ini tidak berisiko menjadi wabak, tetapi langkah pencegahan harus dititik beratkan. Mangsa banjir disarankan agar mengambil langkah berjaga-jaga bagi memastikan kebersihan makanan dan minuman. Mangsa juga disarankan agar memasak air minuman terlebih dahulu selain mengelak sama sekali meminum air yang tercemar dari telaga dan sungai. Penyakit bawaan vektor seperti denggi dan malaria turut meningkat ketika banjir. Ia disebabkan kadar pembiakan nyamuk semakin meningkat. Selain itu, mangsa banjir juga harus sentiasa menjaga kebersihan di sekitar premis masing-masing selepas banjir surut. Ia bagi mengelakkan pembiakan nyamuk Aedes. Biarpun ancaman wabak penyakit masih terkawal, langkah berjaga-jaga harus diambil bagi mengelakkan penularan penyakit yang menyebabkan kematian. Itulah dia antara ancaman wabak dan juga penyakit. Ada juga antara penyakit tu yang tak pernah kita dengar. Seperti contoh leptospirosis dan sebagainya. Dan bagi mengetahui dengan lebih lanjut, apa kata kita bertanya dengan Datuk Seri tentang wabak penyakit yang akan diakibatkan oleh banjir ini. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh terangkan bagaimanakah situasi wabak penyakit di kawasan banjir ketika ini? Setakat ini boleh dikatakan keadaan terkawal lah. Khususnya kalau kita ambil kira sebahagian besar Johor telah dilanda oleh banjir semenjak 19 hari bulan yang lalu. Dan daripada mangsa-mangsa banjir dari segi perkhidmatan yang diberikan dan rawatan, boleh dikatakan sebahagian besar daripada 40,000 mangsa yang telah menerima rawatan daripada kami, boleh dikatakan 70% adalah golongan penyakit kronik. Sakit kencing manis, darah tinggi yang sentiasa memerlukan bekalan ubat-ubatan. Dan 30% itu boleh dikatakan penyakit-penyakit yang berpotensi berjangkit. Tetapi setakat ini tidak ada penyakit yang dikatakan serius berlaku yang berjangkit. Kebanyakan adalah dalam golongan dikatakan cerit-berit, sakit mata, jangkitan pernafasan atas atau upper respiratory tract infection, sesma, batuk. Dan ada sebahagian kecil 1% ada dikatakan kecenderaan akibat daripada banjir. So keseluruhan kita boleh mengatakan tidak wabak yang serius berlaku di Johor dan mana-mana. Walaupun sebenarnya tidak ada wabak yang serius, tapi sudah tentu ini dapat dikawal kerana kita disebabkan sifat keprihatinan kita juga. Jadi itu yang kita nak kongsikan dengan penonton pada hari ini, iaitu apa yang harus mereka lakukan, khususnya macam kita dengar kisah dua mangsa disebabkan leptospirosis baru-baru ini kan. Jadi ini sedikit sebanyak menakutkan jugalah. Jadi bagaimana sehingga ada yang tidak mahu pulang ke rumah kan sampai ke tahap tu. Jadi macam mana kita nak elakkan apa simptom semasa banjir dan lepas banjir? Sebenarnya kita kalau kita meneliti apa yang boleh berlaku ialah penyakit-penyakit berjangkit bawaan air, bawaan makanan dan vektor. Itu yang boleh dikatakan yang paling penting. So kerana kita tahu bagaimana dia menular, maka kita boleh mengambil langkah-langkah pencegahan dan kawalan
Untuk minuman air, kita sudah bagi nasihat supaya hanya minum air yang sudah masak. Jangan minum air banjir. Sudah tentu. Yang kedua, berkaitan dengan makanan, kita pastikan semua makanan seharusnya ditutup. Dan melainkan menjagakan kebersihan sendiri. Kebersihan daripada membasuh tangan sebelum makan dan basuh tangan lepas pergi tandas. Ialah kebersihan persekitaran, khususnya di pusat-pusat pemindahan. Soal sampah sarap seharusnya dikumpul dan dilepuskan di tempat yang tertentu. Dan melainkan itu ialah soal tandas, apa yang dikatakan sanitasi yang bersih. Dan untuk pengendali makanan, kita bagi dia suntikan typhoid. Okey. Untuk pastikan dia bukan pembawa penyakit ini. So dengan langkah-langkah tersebut, kita sedikit sebanyak dapat mengawal penyakit-penyakit yang berjangkit. Ada juga penyakit yang jarang didengar seperti leptospirosis ni kan. Jadi yang betul apa menyebabkan kematian. Jadi mungkin Datuk Seri boleh terangkan dengan melanjut apakah penyakit ini sebenarnya. Penyakit yang dikatakan leptospirosis, dia ini lebih eksotik lah. Sebab itu dapat banyak perhatian. Hingga saya dapat panggilan dan interview daripada wartawan Australia. Dan sedikit sebanyak kepada hikmat saya itu bukan satu gambaran yang baik. Kononnya Malaysia, khususnya Johor, dilanda oleh penyakit wabak leptospirosis. Walhal daripada 130 mangsa banjir, hanya 7 saja yang dikesan dijangkiti oleh leptospirosis. Dan ini disebabkan oleh kuman yang boleh dikatakan air yang tercemar oleh kencing tikus. Dan kuman ini boleh masuk ke badan kita melalui mana-mana yang dikatakan luka. Dan hingga hari ini 7 kes dikesan dan 1 sebenarnya kematian. Simptom dia tu macam mana? Simptom itu adalah biasa di peringkat awal macam denggi. Demam, sakit kepala, sakit otot-otot, cerit-berit, muntah. Dan biasa apabila berlaku banjir, apabila kami menjalankan ujian, kita juga menjalankan ujian untuk pastikan penghidap penyakit itu tidak dijangkiti oleh denggi dan leptospirosis. Dari segi tanda-tanda dan gejala dia macam sama pun dengan denggi. Memang sama ya? Yes. Saya kira kalau dah demam, ada tanda demam tu jangan tunggu-tunggu lagi, terus ke klinik. Kalau ada demam dan kita di pusat-pusat pemindahan, Kementerian Kesihatan telah memastikan tiap-tiap pusat pemindahan ada pasukan petugas bergerak daripada Kementerian Kesihatan, ditempatkan di pusat pemindahan untuk memberi rawatan, nasihat dan juga membekalkan ubat-ubatan. Ada kemungkinan bahawa penyakit ini boleh tersebar dengan mudah ke tempat-tempat lain yang menghadapi banjir seperti di Terengganu dan sebagainya? Dari teori memang boleh. Kerana tikus memang boleh didapati di mana-mana. Tetapi hingga hari ini seperti saya sebut tadi, kita hanya dapat mengesan 7 kes saja. So kita menasihatkan kepada mangsa-mangsa banjir, seberapa boleh jangan terhindar diri daripada air banjir. Walaupun kita faham bila ditenggelami memang sukar, tetapi kita tidak menggalakkan budak-budak bermain semasa banjir. Dan kalau ada luka seharusnya dapat lawatan segera. Okey Datuk, kita nak berehat sebentar dan kita ingin mewawarkan juga kepada penonton semua, kepada mereka yang ingin menelefon kami nak menceritakan pengalaman ataupun nak mengajukan soalan pada Datuk Seri, bolehlah menelefon kami selepas ini. Dan sebenarnya kami nak tahu juga ya, kalau
air bertakung dan tidak bergerak, maksudnya itu satu kawasan yang cukup sesuai untuk membiarkan Aedes, ya. Dan lagi-lagilah selepas air dah surut nanti ini akan menyebabkan mungkin masalah yang lain pula, denggi. Jadi sebelum Datuk Seri menjawab soalan itu, kita rehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Selain pada penyakit leptospirosis ni, ada lagi banyak penyakit ataupun wabak lain yang mudah dijangkiti oleh mangsa banjir, dan di antaranya seperti demam, denggi, taun, kepialu, malaria dan sebagainya. Dan mungkin Datuk Seri boleh terangkan dengan melanjut bagaimana apa tu orang kata nak merebakkan penyakit ini daripada mengawal penyakit ini daripada merebak. Kami sebenarnya sudah melancarkan kempen pada bulan yang lepas. Kempen pencegahan penyakit selepas banjir. Dan antaranya ialah demam denggi. Dan demam denggi ini kemungkinan akan peningkatan adalah ketara kalau kita tidak mengambil langkah yang lebih awal. Kerana lepas banjir banyak tempat air bertakung, termasuklah di rumah. Dan kalau di rumah dan halaman rumah, dia akan menjadikan tempat pembiakan Aedes. Dan ini boleh menjadikan punca kepada penyakit-penyakit demam denggi. Apabila sementara ini kita sudah menjalankan kempen, yang pertama pendidikan, meningkatkan kesedaran bahawa semua penghuni apabila sebaik saja balik ke rumah, bukan sekadar membersihkan rumah, pastikan tempat-tempat seperti pasu, tin kosong yang berpotensi di air mana air kompol seharusnya dibuang. Dan di samping itu, kumpulan pasukan kami daripada kementerian sudah sampai ke banyak rumah untuk menabur airbed, sejenis penyakit yang boleh membunuh jentik-jentik. Yang melainkan itu ialah apa yang dikatakan fogging. Selain pada usaha kerajaan buat fogging dan sebagainya, apa yang orang kampung ataupun orang kat sini mangsa-mangsa banjir boleh lakukan sendiri di kawasan rumah masing-masing? Sebenarnya orang kampung, apa yang boleh dilakukan oleh orang kampung lebih penting daripada apa yang boleh dilakukan oleh Kementerian Kesihatan dan pihak berkuasa tempatan. Kerana kalau masing-masing menjagakan kebersihan rumah dan halaman dan sekitarnya, saya pasti tidak ada kes peningkatan kes demam denggi. Seperti saya sebut tadi, buang tempat-tempat di mana air berpotensi bertakung, sampah sarap diurus dengan lebih baik, janganlah terbiar. Macam saya terbaca boleh mengasapkan kawasan masing-masing juga, ya, untuk orang kata membunuh jentik-jentik dan sebagainya. Dan selain itu sebenarnya masa saya di Johor, apa yang saya dapati dan amati ialah ada di antara mereka yang trauma sebenarnya sebab baru saja kemas rumah, baru saja bersih, baru je pasang orang kata pemaidani baru, dah dilanda banjir sekali lagi. Dan itulah sebabnya kalau dalam akhbar hari ini pun ramai yang takut nak balik rumah sebab takut dilanda banjir sekali lagi. Jadi ada tak kementerian membantu dari segi psikologi? Ya, ini apa yang dikatakan tekanan mental akibat daripada banjir. Kerana rakyat Johor memang tak pernah dilanda oleh banjir secara besar-besaran yang berlaku ke masa kini. So, kami melalui Tampoy Mental Hospital telah dan dengan kerjasama NGO melatihkan kaunselor dan menantarkan pakar-pakar jiwa dikatakan kepada mangsa-mangsa banjir yang mengalami tekanan mental. Hingga hari ini kita kesan hampir 1,500. Satu angka yang besar juga. Satu angka yang besar daripada golongan dewasa dan murid-murid dan kanak-kanak. Kerana ketakutan, ada yang sedih kerana kerosakan harta benda. Kita faham bagaimana melalui kaunseling, nasihat, mereka boleh dipulih. Dan berbalik pada penyakit-penyakit tadi kan, seperti yang kita ketahui, wanita hamil, kanak-kanak dan juga warga emas juga mempunyai potensi untuk menghadapi penyakit-penyakit ini kan. Jadi apa nasihat doktor kepada mereka, terutamanya kepada kanak-kanak yang suka bermain air, gemar bermain air ni kat luar sana? Ya, tidak dapat dinafikan golongan warga tua dan kanak-kanak. Mereka menghadapi risiko yang lebih tinggi berbanding dengan orang dewasa. So, nasihat yang kami bagi adalah sama untuk dewasa dan kanak-kanak.
Tetapi dalam konteks ini lebih penting juga ialah soal menjagakan suhu badan supaya tidaklah terdedah kepada, khususnya malam-malam di pusat pemindahan, dia boleh dikatakan terlalu sejuk. Sebab itu melalui kebajikan NGO dan pihak parti politik Barisan Nasional, kita bagi dia selimut atau blanket supaya pasti kanak-kanak dan warga tua khasnya pada malam tidak terdedah kepada terlalu suhu yang terlalu sejuk. Okey, Datuk Seri, satu lagi ya. Saya tahu kerajaan banyak mengeluarkan wang untuk membantu mereka yang mengalami bangsa banjir ni lah. Jadi ada tak tidak keperluan daripada segi sokongan rakyat sendiri untuk membantu kementerian sebagai contohnya untuk kami semua kerajaan mengalu-alukan sokongan, sumbangan baik dari harta benda atau moral atau tenaga kerja. Kerana walaupun kami mempunyai agensi tertentu, tetapi memandangkan bilangan mangsa banjir yang begitu ramai, betul. Dan peruntukan dan tenaga kerja yang ada had dan batasannya, kami mengalu-alukan sokongan dan bantuan daripada NGO dan tidak pernah kerajaan menolak bantuan daripada mana-mana pihak. Okey, jadi bagaimana pula dengan bekal perubatan dan juga keperluan, adakah mencukupi atau harus dari segi ubat-ubatan memang mencukupi. Tidak ada satu hospital yang dikatakan ditenggelami. Hanya ada 23 klinik kesihatan di mana kerana banjir hubungan dia terputus. Tetapi dari segi perkhidmatan dan bekalan perubatan boleh dikatakan baik dan memuaskan. Sebenarnya kita sering menyentuh tentang pesakit ataupun penyakit yang disebabkan oleh wabak banjir. Tetapi bagaimana pula dengan penyakit kritikal yang dihadapi oleh mangsa sebelum banjir? Seperti contoh buah pinggang, kencing manis, darah tinggi dan sebagainya kan. Dan kita tahu bahawa mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan itu ada ramai 100,000, lebih daripada 100,000 orang. Jadi macam mana kita nak tahu tentang tahap kesihatan setiap penyakit itu? Jadi siapa pesakit itu? Jadi siapa yang bertanggungjawab? Sebenarnya orang yang menjadi penghinap penyakit kronik ini, darah kencing manis, darah tinggi, kepentingan mereka semasa banjir pun dipelihara. Kerana seperti saya sebut tadi, kami tempatkan pasukan bergerak di semua pusat pemindahan. Dan mereka bukan sekadar memberi rawatan, mereka juga dibekal dengan ubat-ubatan untuk penyakit-penyakit kronik dan tidak berjangkitnya. Kiranya mereka yang perlukan dialisis sebagai contohnya akan dibawa ke pusat rawatan dan sebagainya. Macam di Kota Tinggi kita hantar melalui helikopter. So ini menunjukkan kerajaan yang begitu prihatin. Kita hantar mana yang memerlukan hemodialisis dan kita khawatir bekalan elektrik atau air terputus, maka kita ambil keputusan untuk menghantarkan mereka ke Johor Bahru melalui helikopter, ada yang melalui army truck. Okey, jadi itu kalau mengenai banjir. Sebenarnya kan, Dr. selain daripada isu banjir ni, kami nak tanya juga satu lagi isu yang baru-baru ni yang mengejutkan kita semua di Malaysia ni, ialah mengenai doktor-doktor palsu yang ditemui sekitar kawasan Lembah Kelang kan. Jadi mungkin doktor boleh komen, sebab lagi-lagi bila kita dapat tahu kata ada ramai yang di antara mereka ni sudah menjalankan operasi sejak berapa tahun yang lalu. Sebab itu pada tahun yang lepas apabila kami mewajibkan semua doktor berdaftar, mereka buat bantahan. Kononnya kementerian berpendapat atau sikap kementerian ialah kononnya mereka sudah melakukan apa kesalahan. Sebenarnya pendaftaran itu seperti yang diwajibkan di bawah akta kemudahan dan perkhidmatan kesihatan swasta. Kita wajibkan, dan dengan pendaftaran barulah kita boleh buat dikatakan pemantauan. Dahulu memang sesiapa pun boleh menjadikan peramal perubatan tanpa pengetahuan sesiapa. Bayangkan seorang Dr. A, walhal dia bukan Dr. A, dia boleh pergi ke bandar Jinjang seperti, taruhkan nama dia sebagai Dr. A dan kelulusan daripada University Oxford, dan dia terus buka klinik, dan kita tidak tahu sebenarnya adakah dia bertauliah, adakah dia berkelakkan.
Tetapi semenjak kita melaksanakan dan menguatkuasakan akta tersebut dan mereka diwajib berdaftar, maka kita dapat mengesan doktor-doktor palsu. Dan saya percaya 6 yang telah dikena pasti dan telah diambil tindakan bukan merupakan kumpulan yang terakhir. Ada banyak yang akan kita kesan. Tapi yang paling membimbangkan adalah kepercayaan kita terhadap bidang perubatan. Takut pula kan ada masyarakat yang tidak kepercayaan mereka terhadap bidang perubatan merosot. Jadi apa komen? Tak, janganlah kerana segelintir orang ini menghakiskan you punya keyakinan. Kita yakin melalui penguatkuasaan akta ini kita masih boleh membezakan doktor yang palsu dengan doktor yang dikatakan tulen. Tapi saya pernah juga terbaca sebuah akhbar tu yang menunjukkan kawasan ataupun kliniknya yang siap lengkap dengan barang-barang apa orang kata peralatan pembedahan dan sebagainya yang canggih. Di mana menakutkan pensakit atau rakyat kita khuatir dia boleh hubung dengan kementerian dan dapat penjelasan kerana kami mempunyai pendaftaran yang penuh. Okey. Pada masa kini. Jadi pada penonton, orang ramai sekiranya mereka was-was dan takut, bolehlah menghubungi Kementerian Kesihatan sendiri untuk mendapatkan maklumat dengan lebih lanjut. Daripada kementerian kami. Ya, Kementerian Kesihatan. Okey. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama kami pada hari ini dan kepada anda di rumah yang masih lagi menonton, diharapkan mangsa banjir apabila pulang ke rumah masing-masing, bersihkan kawasan rumah dengan sebersih-bersihnya dan pastikan bahawa tidak ada takungan nyamuk Aedes untuk menghalang pembiakan nyamuk Aedes yang menyebabkan penyakit seperti denggi dan sebagainya. Dan daripada itu, makanan dan juga minuman haruslah dimasak terlebih dahulu sebelum dimakan dan diminum. Ya, betul. Dan seperti yang Datuk Seri katakan tadi, kita boleh ambil inisiatif sendiri, tak perlu menunggu bantuan kerajaan dan sebagainya, contohnya untuk fogging dan sebagainya. Kita boleh lakukan sendiri, kita buat terlebih dahulu agar anak-anak kita, keluarga kita, anak isteri semua kesihatan mereka itu terjamin. Dan dengan itu kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini.